Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat hadir bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh. Dan Alhamdulillah kita masih lagi dalam kitab Jihad. Yang hari itu kita ambil adalah berkenaan dengan tajuk ghanimah, pembahagian ghanimah. Yang mana dalam tajuk tersebut kita kata permulaan asal bincangkan berkenaan dengan orang yang layak menerima ghanimah itu ada di kalangan orang yang berperang sahaja, okey, dan dengan syarat bahawa orang-orang tersebut mestilah cukup 5 syarat. Pertama, Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan apa yang 5 dan jika salah satu syarat berkenaan tak dipenuhi, maka boleh diberikan sebagai anugerah ataupun hadiah ataupun sagu hati, tapi tidak diberikan pembahagian yang diberikan kepada orang-orang yang berperang sahaja. Dan dalam ghanimah ni tadi kita kata pembahagian ini adalah 5. 1/5 kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian nanti kita bincang di situ. Kemudian kita kata 4/5 lagi akan diagihkan kepada orang-orang yang berperang. Itu satu bahagian untuk yang berjalan kaki, 3 bahagian untuk orang yang berkenderaan. Yang berkenderaan tadi, 1 bahagian milik dia, 2 lagi bahagian untuk milik kenderaan dia. Jadi kita kata, jadi 4 bahagian tu semua kembali kepada umat Islam itu sendiri. Dan kita terangkan bahawa ghanimah ini atau harta rampasan perang sebelum daripada Islam adalah diharamkan untuk dimakan. Bahkan semua para anbiya sebelum Muhammad SAW tak dibenarkan makan ghanimah, makan harta rampasan perang. Dan Rasulullah SAW kata hanya dihalal kepadaku saja. Ada 5 perkara yang Nabi kata diberi untuk kepadaku, tak diberi pada Nabi yang lain. Antaranya adalah dihalalkan untukku harta-harta rampasan perang. Zaman dahulu mereka bakar. Kalau sekiranya ada harta rampasan perang diperolehi, akan dibakar dan tak akan dimakan. Tapi bila mana Rasulullah SAW datang dengan syariat Islam, maka dihalalkan untuk baginda memakan harta tersebut. Dan bila kita sebut bahawa 4/5 dan kita terang juga hari itu bahawa siapa yang bunuh seorang yang dibunuh daripada tentera musuh, maka apa benda pada badan musuh tadi boleh diambil oleh dia dengan syarat dia ada saksi bahawa dia yang bunuh orang berkenaan. Okey, dan ni adalah sebelum daripada pembahagian. Kalau lepas dia bahagi-bahagikan dia kena datangkan bukti bahawa dia bunuh, maka dia boleh ambil. Kalau jika tidak, tak boleh. Maka jika tidak, segala apa yang diperolehi pada badan orang berkenaan akan dimasukkan di dalam harta rampasan perang secara umum yang dibahagikan kepada umat Islam ikut kadar adalah 5 bahagian, 1 Allah dan Rasulnya, 4 lagi kepada tentera yang berperang serta kenderaan mereka. Baik, hari itu kita terangkan bahawa kita kata yang dibahagi kepada Rasulullah SAW pula, okay, wa yuqsamul al-khumus ala khamsati ashumin, dan akan al-khumus 1/5 yang dikatakan Allah dan Rasulnya tu dibahagikan kepada 5 bahagian. Sahmun, 1 bahagian li Rasulillah SAW yusrifu ba'dahu li masalihi, 1 bahagian akan dibahagi pada Rasulullah SAW, okay? Yang mana baginda akan agihkan kepada masalah-masalah tertentu. Tengok dan bahkan sebenarnya balik pada dalam Baitul Mal. Nabi tak pegang simpan harta sendiri. Bahkan kalau orang hadiah pada Nabi pun, Nabi akan pusingkan balik kepada umat Islam, tak simpan sendiri. Itu kenapa kita pernah terangkan dahulu, pernah berlaku isteri Nabi SAW minta hak mereka. Yang Nabi SAW sampai Nabi SAW telah bersumpah untuk tak sentuh isteri selama sebulan. Dan bila sumpah berkenaan Nabi buat sampai selesai lah. Nabi tak batalkan sumpah baginda, dan kerana untuk protes berkenaan dengan apa permintaan isteri Nabi. Tapi ialah manusia, isteri Nabi masih lagi manusia. Dia bukannya malaikat dan sebagainya. Permintaan mereka, sedih mereka, menangis mereka dan sebagainya, benda tu biasa berlaku. Tidak benda pelik. Tak menjadi benda pelik. Dia tak ada dalam Islam ni. Bila orang tu alim ke, dia punya zikir banyak ke, baca Quran banyak ke, aura dia baca Quran tu pergi kat bini dia. Tak ada. Zaman ni ada orang ingat dia macam magically kan, berubah. Tak boleh. Kalau tidak masukkan kita kata macam ada orang hantar baru ni, dia kata apa? Dia kata mana pula orang tu hantar? Okey. Dia kata, sebenarnya saya ada baca benda ni. Dia ada orang sebut kan. Dia baca, dia kata apa? Dia kata
Dia kata mana pula dia kata banyak jauh ni apa dia kata. Ni room ni aktif sangat ni. Macam-macam benda ada. Dia kata banyak orang tidak ulama tak terlibat. Okey. Mana entah dia kata mana entah hilang. Saya pun tak jumpa dah. Dia hilang banyak sangat dah. Dia kata macam ni, keseluruhan apa dia cakap adalah dia kata orang kan dia kata tuan-tuan guru-guru yang ada, dia kata kebanyakan pengamal tarikat. Ni kalau dia cakap kat Malaysia mungkin lah kot. So ke tempat tentu mungkin. Awas kepada orang awam, maksudnya jika tak selesai lagi fardu ain, jauh sekali ilmu tauhid dan tasawuf, kena mantapkan dahulu. Tak boleh, kena ada dulu benda berkenaan barulah buat boleh mengamal tarikat, dia kata. Lepas tu dia kata mantapkan dulu fiqh, tauhid, tasawuf. Ramai orang muda belajar terima zikir tarikat tapi tersasar akhirnya. Kenapa ya? Tujuan mendekatkan diri dengan tu Allah, tapi anak isteri tak menutup aurat. Sepatutnya aura zikir pada sampai pada anak isteri. Aura zikir, dia kata. Tapi tuan badan hanya alamnya sendiri, tak mikirkan ahli keluarga dia sendiri. Jadi maksud dia kata sepatutnya sampai. Kalau kata saya katakan dia, takkanlah Nabi Nuh AS dia tak zikir betul sampaikan isteri dia kafir. Kan? Ibrahim pun sama juga, bapak dia kafir. Dia ada disilap ke? Assalamualaikum. Maksudnya kita kata macam Nabi Nuh AS anak dia kafir. Tak timbul tajuk pun. Tak ada timbul itu masalah untuk kita katakan konon kalau kita zikir sekian akan jadi sekian. Dia nak magic. There's no such thing as magic. Kan, tak ada magic kat sini. Kita macam tongkat sakti kan, ketuk-ketuk terus dia patuh perintah Allah Taala. Mana boleh macam tu. Jadi macam kefahaman yang berlaku ni adalah amat salah. Sebab tu kita kata penjelasan yang betul ni patut disampaikan balik. Pasal diorang ni kadang-kadang tak reti berkenaan dengan macam mana macam ekonomi. Kalau dia kata benda sekian berubahlah keluarga. Tak. Allah Taala uji, dan bahkan para anbiya ujian paling berat. Mana bila Nabi SAW sendiri, bila Nabi isteri Nabi minta hak, bukan salah pun dia minta hak, pasal nampak benda tu datang kat rumah dia orang bagi hadiah ini, itu pun hilang. Patutnya dalam sini kan, bini dapatlah sikit kan, tapi tak dapat. Jadi dia sikit bini-bini, dia kata mana dia hak kami. Jadi Allah Taala, Nabi ketika amat marah sampai Nabi SAW telah ilak bini dia. Ilak, maksudnya dia sumpah tak nak sentuh bini dia selama sebulan, dan akhirnya sehingga selesai tempoh sebulan berkenaan. Dan para sahabat ketika itu ingat Nabi ceraikan semua bini dia. Sampai dalam surah Ahzab datang Allah Taala beri kepada Nabi SAW tawaran, dia ditawar kepada isteri Nabi SAW supaya pilih antara nak Allah dan Rasulnya ataupun nakkan dunia. Mana Allah Taala suruh Nabi cakap pada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tapi kita tahu tidak Nabi simpan. Kalau nak harta simpan, Nabi simpan 1/5 daripada bahan berkenaan adalah milik Allah dan Rasulnya, dan Nabi sendiri boleh bahagikan ke mana saja duit ghanimah tadi dia nak letak. Okey. Kemudian wasahmun 1/2 daripada 1/5. Mana 1/5? Kan dia keseluruhan ada, katakanlah kita kata benda tu 100. 80 balik pada tentera. 20 tu akan balik kepada Rasulullah dan Rasulnya. 20 tadi pecah pula 5. 1/2 Allah dan Rasulnya buat Rasulullah letak mana dia nak patut. Kemudian yang kedua kepada zawil qurba. Orang menghimpunkan kekeluargaan itu dengan Nabi SAW. Wahum, dan mereka ni adalah Banu Hashim wa Banu Abdul Muttalib. Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Jadi kita balik pada mereka yang tak boleh makan zakat, tak boleh makan sedekah. So duit tadi akan disalur ke situ. Tapi bukan bermaksud bila kita kata tidak ada lagi 1/5 tadi dalam pasal perang, kita terus kata boleh. Walaupun macam saya terangkan tu, di antara para ulama mengatakan boleh untuk mereka makan harta zakat atau sedekah pada waktu-waktu terdesak. 2 orang je ulama, satu daripada mazhab Hambali itu Ibn Taymiyah rahimahullah, dan satu lagi daripada Al-Jalal daripada mazhab Hadawiyah, mazhab Zaidiyah Hadawiyah. So 2 orang je saja yang kata boleh, lain semua kata tak boleh. Biarlah tak makan sekalipun, jangan sekali makan. Pasal Nabi korek tekak Hasan bin Ali bin Abi Talib, tak benarkan dia makan makan tamar sedekah. Ini apa yang berlaku. Okey. Kemudian wasahmun lil yatama, satu bahagian untuk anak yatim. Ini maksud 20%. 20% tu akan dibagi pada kumpulan ni pula. Yang 80% balik kepada tentera. 20 pada yang seorang berjalan kaki, 30 lagi kepada kumpulan yang
yang 40 apa 20 dan 60 lagi balik kepada orang yang berkenderaan. Okey, 20 lagi ni yang kita bagi Allah dan Rasul ni tadi, dia akan diberikan kepada 5 nabi letak mana, kemudian dawil kurba, kemudian wal yatama, anak-anak yatim. Saham untuk anak-anak yatim. Anak yatim akan diberikan tanggungan daripada situ. Okey, sebab kenapa dalam masalah zakat, agihan zakat anak yatim tak masuk. Sebab mereka bukan asnaf zakat. Anak yatim itu sendiri bukan asnaf zakat. Anak yatim sendiri bukan asnaf zakat. Bahkan diagih kepada mereka ni ikut kadar apa. Kalau mereka miskin pun dicari orang tanggung mereka, bukannya diberikan harta zakat untuk mereka urus sendiri. Sebab zakat ini sebenarnya dia mesti beri kepada orang berkenaan, duit berkenaan. Barang tersebut dia nak pakai macam mana dia nak pakai, terpulang pada dia. Sebab kata atuz zakah, perkataan ita, ata yu'ti, maksud dia beri. Berikanlah zakat, bukannya kita beri barang untuk dia. Kita bagi duit tu biar dia gunakan macam dia nak. Mungkin kita berikan barang makanan, mungkin dia perlukan pakaian. Kalau kita berikan pakaian, mungkin dia perlukan benda lain, alat pakaian rumah. Kalau kita berikan pakaian rumah, mungkin dia nak alat tulis. So semua benda tadi akan berbeza ikut keperluan masing-masing. Sebab itu tidak timbul tajuk untuk kita kata. Dan bahkan bila konteks orang-orang miskin tadi boleh kembali kepada satu keluarga. Anak yatim ni satu portion daripada kumpulan tertentu. Jadi jangan sebab itu tak dimasukkan. Tapi mereka mempunyai habuan dalam harta rampasan perang. Tak ada dalam zakat, tapi ada dalam sini. Okey. Kemudian wasahmun lil masakin, dan satu bahagian untuk orang miskin. Untuk orang miskin ada bahagian kat situ. Dan juga akhirnya wasahmun li abna'is sabil, dan satu bahagian untuk abna'is sabil. Dan kita kata dalam firman Allah Taala dalam surah Al-Anfal ayat 41, Allah Taala mengatakan wa'lamu, dan ketahuilah annama ghanimtum min syai'in. Okey, apa yang kamu dapati, apa kamu perolehi secara ghanimah daripada sesuatu, fa anna lillahi khumsahu walirasul. Okey, maka sesungguhnya milik Allah lah 1/5-nya dan juga milik Rasul. Kemudian walizil qurba, dan bagi orang yang berhubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW, wal yatama, dengan anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, wa ibnas sabil, dan juga orang yang berada dalam perjalanan, stranded dalam perjalanan, sahmun ibn sabil. Itu yang kita kat Malaysia ni, kalau anda kata student yang tak boleh nak balik, atau pekerja-pekerja daripada negara jiran yang stranded, tak boleh nak balik dan sebagainya, duit daripada ini boleh diberikan. Macam duit zakat juga boleh diberikan. Pasal dalam zakat pun ada habuan untuk mereka daripada duit ini. Faham Jadi bukan benda ni nak selalu pada buat bangunan ke buat jalan, tak boleh. Ini kena diberikan, tak boleh dijadikan sebagai barang lain. Nak buat benda-benda tersebut, zaman Nabi dahulu orang akan ambil kutipan yang lain. Ada tabarruk yang lain, mana untuk buat jambatan ke, buat apa ke, akan dihimpunkan duit sekali lagi. Takkan diambil daripada harta Baitul Mal direct. Pasal Baitul Mal tadi untuk asnaf manusia, bukan jadi barang. Sebarang tadi perlukan maintenance dan sebagainya, tak boleh. Takkan jadikan macam tu. Kereta ke, bangunan ke dan sebagainya. Ini sebab kenapa besar perbincangan yang panjang lebar berlaku pada zaman sekarang berkenaan dengan agihan zakat kepada penggunaan bagi melabur untuk membanyakkan lagi dana. Jawapannya tidak. Tak boleh buat macam tu. Perlu diagihkan dan diberikan. Ada orang kata tapi kalau tu nanti kita habis. Tak pernah habis sebenarnya. Harta tak pernah habis dengan sedekah. Bila habis Allah Ta'ala akan tambahkan lagi. Ini zaman Rasulullah SAW dahulu pun pernah ada tempoh di mana berlakunya Baitul Mal kosong. Pernah. Kan pernah ada Baitul Mal kosong. Lepas tu ada masa macam zaman Umar pernah berlaku Baitul Mal tak ada duit, tak ada harta, sampai kan terpaksa ketika tu dibawa harta dan juga makanan daripada Mesir, hantar daripada Mesir pergi ke Madinah. Pernah berlaku macam tu sekali. Okey, maksudnya tak ada reserve simpanan dan sebagainya. Benda tu bukan menjadi alasan. Kita berjaga-jaga betul, tapi terlampau berfikir sampaikan orang yang perlu tak dapat, salah. Saya itu hak dia. Bukan kita kata saya kena simpan. Contoh macam bapak tak nak bagi anak belajar. Sebab apa? Saya nak simpan duit ni takut kalau emergency, kot dia kena bedah nanti. Kalau dia ada benda penyakit dahsyat ke kronik, so duit inilah yang akan selamatkan nyawa dia. So bapak tak bagi anak dia belajar. Simpan duit tadi untuk masa depan. Kot jadi. Tapi kot tak jadi. Anak tu bodoh sampai bila. Betul keadaan. Jadi, maksud apa tak? Dia kita boleh buat anggaran tapi tak boleh jadikan sebagai keputusan. Sebab benda tu nanti orang yang bersepah tu nak makan apa? Faham tak? Kalau ni kata orang tu dapat tanggungan, tak apa. Masalah duit tu dia melaburkan, orang tu tadi terkial nak cari kat mana tak tahu. Tak boleh macam tu. So mereka punya keperluan dipenuhi dahulu. Kalau terlebih sangat zaman Umar bin Aziz, digunakan duit zakat contohnya. Ini kita bincang pasal kebetulan duit khumus ni hujung tu disebut berkenaan dengan miskin, anak yatim dan juga orang-orang yang miskin dan juga orang ibnu sabil. Kebetulan terkait kat situ. Pasal di mana orang miskin dan juga ibnu sabil termasuk dah asnaf zakat.
Jadi kita kata contoh macam zaman Umar bin Aziz. Duit banyak sangat, tak tahu nak buat apa, tak tahu nak buat apa. Dia panggil cari orang, siapa tak kahwin lagi kita kahwinkan. Serius, tak kahwinkan. Cari orang muda yang tak kahwinkan. Disalur ke situ. So nak bagi apa supaya orang orang-orang muda di negara berkenaan bersih daripada penzinaan. Bahkan benda itu kadang merosakkan nasab keturunan. Dan bila rosak nasab keturunan, anak-anak nasab keturunan rosak ni, dia kurang sikit sayang kepada negara sebenarnya. Dia patriotik tak ada. Dan ni kalau macam orang yang betul-betul anak betul, dia akan, ni bapak dia punya tanah, ni mak punya tanah, dia semangat lain sikit. Ni bapak tak tahu siapa, ya ke tidak tak tahu. Jadi masalah sikit. Jadi benda tersebut akan menyebabkan dia kurang sikit patriotik. Sebenarnya itu bahayanya benda tersebut. Sebab institusi kekeluargaan tu penting. Kan bukan main cedok je. Macam di Amerika Syarikat kan, dia suka ambil orang luar kan, masuk dalam jadi rakyat dia. Tapi benda tadi patriotik tak juga. Macam ada orang daripada Ireland datang tinggal sana, tapi dia masih lagi kepala ke sana. Orang Itali datang, kepala ke Itali lagi. Orang Mexico datang, kepala Mexico lagi. Orang, nampak tak, dia sentiasa dia punya panggil walak, tak setia dia tadi kadang-kadang kepada bangsa bukannya negara. Bangsa bukan negara. Kita negara akan dapat bila kita walak kepada agama. Walak kita pada agama akan dapat kepada negara. Sebab Islam itu adalah negara. Islam itu bukan hanya setakat kepercayaan, dia adalah pentadbiran. Sebab itu kalau walak kita kepada agama akan dapat kepada negara. Tapi kalau kata kepada bangsa, belum tentu lagi. Kepada bangsa belum tentu lagi. Keturunan belum tentu lagi. Itu masalah dia. Jadi sebab itu bila pengagihan tu kan, kita kata macam dilaburkan duit tadi. Tapi yang tengah tepi-tepi tadi minta datang sini jumpa, kita bukan kadang-kadang kesian. Kan nak bayar duit rumah. Masa dalam masa sama tu tak timbul tajuk. Itu cerita dia. Pasal kalau tidak masakan yang mu'allaf datang cari, pergi jumpa minta sedekah untuk dapatkan apa yang kita kata ada yang bohong betul. Tapi yang memang kita kata yang nak kena halau daripada rumah pun ada. Tak dapat duit untuk sewa rumah. Bila kan kata kalau dia masuk Islam, kemudian terpaksa bercerai dengan suami dia yang bukan Islam, kemudian tinggal kat mana, keluarga dia buang. Benda macam tu penting. Nak belajar di mana, nak berjalan, bukannya free. Kalau ustaz tu jangan persoalkanlah, lantakkan ustaz tu. Tapi yang orang nak belajar ni penting. Dia nak bergerak dari sini ke sini, kenderaan tak ada, naik bas saja nak pergi belajar. Macam mana? Faham tak? Jadi konsep duit zakat tadi perlu diagihkan, perlu diagihkan. Bukannya disimpan, bukan dikembangkan. Nak gimana? Kan? Pasal itulah kita macam saya itulah, kita simpan duit, bapak yang kedekut tak nak bagi anak duit. Sebab apa? Kod emergency nanti. Kod dia patah kaki, kod dia masuk hospital, kod kena kanser, kod kan perbelanjaan besar. So simpan duit, terus bagi anak sekolah. Sekolah sikit-sikit je dah cukup. Sebab apa? Simpan duit. Kan? In the end, mungkin anak tadi pun tak sakit pun, tapi dia akan jadi bodoh. So tak dapat belajar. Sebab kenapa kita possibility ada, tapi bukan benda utama. Utama bagi makan. Keutamaan utama bagi makan, bagi belajar. Kena bagi time tu juga. Bukan tunggu satu masa nanti. Pasal masa berjalan, umur dia meningkat. Satu peringkat dia tak nak kahwin, satu peringkat dia akan nak kahwin pula. Jadi setiap waktu tadi dikira macam duit tadi simpan kan. Pelaburan. Sehari je? Tak ada. Paling kurang 5 tahun. Kan? Kalau paling kurang 5 tahun berpulangan semula. Kan? 3 tahun paling pendek kod 3 tahun lah. Mana pelaburan sehari? Labur sehari keluar, saya kaya. Mana ada? Kan? Pelaburan masih bentuk yang besar dan tempoh yang panjang. Sebab itu kita kata dalam konteks ini dia bertentangan dengan masalah asal duit zakat tadi dikumpulkan. Apa matlamat asal dia? Untuk diambil dari orang kaya, beri pada orang miskin, bukan untuk simpan. Bukan untuk simpanan. Bukan untuk jadi bangunan, bukan untuk sekian. Kalau jadi bangunan, pemilikan. Kalau buat bangunan, pemilikan. Bukan jadi macam orang tu kena bayar sewa pula. Kita buat rumah, tu kita sewa. Awak sewa dengan kami, Mana boleh macam tu? Sewa sikit je. Memang masih lagi tak kena. Masih lagi tidak kena. Pasal setiap kali mana usaha tadi dibuat, dia untuk meringankan mereka. Memanglah kita kata semua yang orang kata ialah semua orang mungkin dia malas sebagainya. Itu ayat bersering keluar. Tapi itu bukan hujah dalam Islam. Islam tak nak tanya orang tu malas, orang tu sekian. Tajuk dia, duit tu diambil dari orang kaya, beri pada orang miskin. Habis cerita. Pada manusia ni ada orang yang mungkin kerja lebih teruk dari kita, lagi baik, lagi rajin dari kita, kan? Keluar contoh macam orang angkat sampah. Seriously, 3:30 pagi kadang dah jalan kutip sampah. Kan? Dan kita kata tahu bahawa manfaat kerja mereka lagi baik daripada doktor. Marah tu doktor dengar. Tapi serius, dia kata doktor mogok. Kan saya kata dulu, doktor mogok 2 minggu tak nak ubat orang. Dengan tukang sampah
tak nak angkat sampah 2 minggu. Siapa lebih bahaya ke atas kita? Betul kan? Tukang sampah tak nak kerja angkat sampah untuk 2 minggu. Kalau dia buat 2 minggu, 2 bulan ke, doktor mogok, kami tak nak cabut gigi orang. Yang tu, kami tak nak jahit pada orang. Serius kau tak nak jahit? Ada orang pandai jahit tau. Siapa orang laga ayam, dia jahit ayam, orang pun boleh jahit. In desperate time, macam-macam boleh jadi. Tapi benda tu bukan semua orang. Tapi sampah tak angkat, apa mudarat yang kena? Boleh satu kampung boleh kena penyakit. Sampah tak diangkat. Tapi tak pernah kita pandang kan? Ikutkan dia punya kerja, lebih mulia sebenarnya. Tak nampak, kita nampak tak. Kita kira daripada manfaat. Kan? Ukur balik manfaat. Diorang lagi tinggi. Tapi dan lebih letih. Duk bergayut kan? Lepas tu orang lintas, orang tutup hidung kat dia. Seriously. Faham tak? Ya, konteks dia sekarang ni, rezeki Allah Ta'ala bagi manusia macam-macam. So orang ni rezeki dia, ini rezeki dia, ini rezeki dia. Jangan sekali-kali kita salah faham. Sebenarnya Allah Ta'ala aturkan untuk orang berkenaan rezeki dia, bukan sebab dia malas. Itu ruang rezeki dia di situ. Kan? Dia cuba ubah, mungkin ada orang tu berubah, cuba try. Kan? Belajar, ambil experience, tak lepas-lepas juga. Jadi orang tak nampak juga. Tak cakap apa. Kan itu kita kata benda tu. Tapi usaha buat. Tapi dalam konteks ini, kenapa timbulnya kita ada ihsan. Tahu? Zakat, pengagihan zakat, pengagihan ghanimah ni berdasar pada ihsan. Kalau kita nak lagi duit tu banyak pada kita, tapi oleh kerana agrahan Allah Ta'ala letakkan, mereka ni kamu kena lihat, pandang mereka, tengok mereka. Satu sebab kenapa kita support dalam Islam ni, support tanggung-menanggung tu adalah benda yang asas. Mana kita sama-sama, kita lihat orang yang lain itu sebagai saudara kita. Dan kalau tak boleh keluar duit kita, duit yang memang dah diberikan kepada mereka, bukan duit kita. Dia zakat bukan duit kita. Bahkan dia adalah kotoran duit daripada orang-orang kaya. Ausakhin nas. Nama macam dia kata kotoran manusia. Dan dia kata pada Hasan ketika dia kata ia adalah kotoran manusia, dia kata. Tidak halal untuk Muhammad dan tidak halal untuk keluarga Muhammad. Dia kotoran, dia zakat dia kotoran, tahu tak? Bukanlah maksud dia kita hina siapa makan pula. Tapi cerita dia tak layak untuk orang-orang tu pegang pun sebenarnya. Dialirkan terus. Bagi pembersihan dosa-dosa orang yang berharta. Ustaz, yang dalil yang dia kotoran manusia tu dalam hadis Nabi SAW. Okay. Baik Salim, tak ada hal. Kita santai kan. Mungkin dua kelas lagi ikut. Lepas tu kita akan pindah pada 2 atau 3 kelas lagi. Tengok macam mana. Untuk habiskan tajuk berkenaan dengan jihad. Kemudian kita masuk pada pemburuan penyembelihan binatang mana kita boleh makan dan sebagainya, cara sembelih binatang. Kalau kita beli ayam tu, bawa sembelih sini ramai. Ya. Yelah, nak sembelih kat mana kan. kan kata orang pingsan. Takkanlah pingsan kot. Allahu Akbar. Okey, Muslim hadis nombor 1072. Muslim 1072. Muslim. Hadis sepanjang, tak nak baca sekarang. Hadis itu berkenaan dengan tajuk macam mana ada ketika mana Rasulullah SAW kan, kisah berkenaan dengan 2 orang daripada keluarga Nabi, Rabi'ah bin Haris dengan Abbas bin dan Abbas bin Abdul Muttalib. Dua-dua ni, diorang ni kira pangkat bapa saudara Nabi lah. Diorang hantar anak diorang jumpa Nabi untuk minta supaya kahwinkan, cari daripada duit zakat lah. Jadi Nabi pulas ni. Mula tu nak tangkap Zainab binti Jahsh, cakap jangan cakap. Dan Zainab kan keluarga Nabi, mak anak mak saudara dia. Kan Zainab binti Jahsh kan dia punya sepupu. Jadi bila dia datang, orang tanya nak buat apa. Ketika tu yang dia hantar ketika tu adalah Fadl bin Abbas dengan Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris. Mana ni cucu Abdul Muttalib yang nama macam Abdul Muttalib juga. Dengan seorang lagi Fadl bin Abbas, anak bin Abbas bin Abdul Muttalib. So diorang pergi jumpa Rasulullah SAW, nak minta, bapak diorang hantarlah pergi jumpa Rasulullah minta duit untuk kahwin.
minta supaya dapat daripada sekian harta sekian. Dan jumpa dengan Zainab. Sebelum jumpa Rasulullah, jumpa Zainab. Zainab ni kira sepupu Nabi dan sepupu orang lah, keluarga Nabi. Dia tanya, dia kata jangan cakap. Dia cakap jangan cakap. Lepas tu dia orang cakap juga ni piat tinggal orang. Piat tu. Lepas tu dia piat tu Nabi kata apa? Nabi kata apa? Ketika Nabi kata itu, apa Nabi kata summa qala, Nabi sabda innas sadaqah sedekah ni la tambari li ali Muhammadin, tak harus untuk keluarga Muhammad. Innama hiya awsakhun nas, ialah kotoran manusia. Nabi sebut itu, ialah kotoran manusia. Mana tu simpan pegang pun, bukan hak kita untuk pegang. Salah faham tu yang kita jadi masalah. Ini benda yang timbul. Tak boleh. Macam tu kat harta khumus ni pun macam tu juga. Dia akan diagihkan macam kalau dia spoil. Tahu tak? Kalau ikut zaman dulu tak boleh makan langsung, tapi dibenarkan makan. Dia bukan benda untuk simpanan dan sebagainya. Diagihkan. Start simpan je dia masalah. Kalau berlebihan daripada simpanan tadi, lepas diagihkan selesai. Kalau ikutkan nak agihkan, dia perasan tak? 1/5 Allah dan Rasulnya, yang diagih pada 5 tempat. 1 untuk tentera, mesti dapat dah. Lepas tu 2/3 lagi untuk orang yang berkenderaan, yang berjalan kaki. 3 untuk yang berkenderaan. Habis dah duit tu. Tak ada diagih macam simpan sikit je, nanti kau perang nanti. Tak, perang nanti buka pintu lagi, buka kumpulan himpunan lain pula. Mungkin tu nak habiskan duit. Ya saya, dia akan habis. Tak ada, kena simpan. Kalau kita dah beritahu ke mana nak agihkan, mana nak simpan? Nak simpan kat mana? Paling kurang kalau simpan kat situ, kalau kod ada pun 1 daripada 1/5. Daripada 1/5 daripada 1/5 itu yang Nabi pegang. Yang lain kena agihkan. Kena diagihkan. Bukan mesti ada orang keperluan diagihkan. Tak timbul tajuk untuk simpanan dekat situ. Jadi dia kata apa? Dia kata jadi disebut ayat Al-Anfal ayat 41 tu. Dia kata lillahi khumusahu. Milik Allah Taala 1/5 dia. Yahkum fihi ma yasha. Dia hukum padanya apa dia nak. Wali rasul. Benda pembahagian dia lah bagi rasul. Qismatuhu wa tawzi'uhu. Pembahagian dan juga pembahagian dan pengagihannya. Walahu fihi nasibun wa huwa khumusuhu. Dan untuk Nabi pada dia ada 1/5 daripada itu. Yang Allah punya tu, Nabi dapat 1 bahagian dari situ. Kemudian wal yatama jam'ul yatim wa kullu saghir la abalahu. Dia untuk semua anak kecil yang tak ada bapa baginya. Kemudian fa idza balagha lam yakun yatiman, dan bila anak tersebut besar, baligh, cukup umur, maka tidak dikira yatim, tak kira perempuan atau lelaki. Kerana apa? Sabda baginda SAW, la yutma ba'dal ihtilam, tidak jadi yatim setelah bermimpi. Okay, dan juga Abu Daud hadis nombor 2, dia riwayatkan Abu Daud hadis nombor 2873. Ibnu Sabil ni orang musafir, al-musafirul ladzi faqada an-nafaqah, yang kehilangan nafkah belanja hidup dia. Wa huwa ba'idun an malihi, dan dia jauh daripada tempat tinggal. Mungkin di negeri dia kaya, tapi ketika dia berada kat situ dia miskin, maka kena bantu dia. Ini Ibnu Sabil. Sama ada air dia sampai ke negara dia untuk tambah perjalanan dan sebagainya supaya dia balik ke negara asal. Okey. Jadi dan kita baca itu bahawa yang Banu Hashim bin Abdul Muttalib itu juga adalah satu kumpulan yang sama. Jadi bila Uthman bin Affan keluarga Nabi juga, tapi tidak balik pada Banu Hashim bin Abdul Muttalib. Okey. Baik. Ini sambung tajuk baru. Faslun fasal. Wa yuqsamu malul fai'i, dan diagihkan. Nah, harta kita bincang tu sebelum ni adalah harta ghanimah. Ghanimah ni yang diperolehi dengan cara apa? Pertempuran. Berlaku pertempuran di antara tentera Islam dengan orang tentera yang bukan Islam. Maka pertempuran tadi dan harta yang diperolehi daripada pertempuran tersebut dipanggil ghanimah. Tapi kalau sekiranya fai'u tadi, fai' tengok bawah, untuk kaki bawah nombor 1. Dia kata fai' adalah dia adalah ma ukhidha minal kuffar, apa yang diambil daripada orang kafir, min ghairi qital, dengan tanpa sebarang pertempuran. Macam tentera Islam kepung, macam kita bincang tafsir surah Al-Hasyr, Bani Nadir, kan dikepung kampung mereka, dan mereka menyerah kalah tanpa sebarang pertempuran. Maka apa diperolehi dalam kampung tersebut semua dipanggil sebagai fai'u. Fai', bukannya ghanimah. Okey. Ini bukannya ghanimah. Ataupun au ba'da intihai al-harb bil kulliyah, ataupun yang apa yang diperolehi dengan setelah tamat perang secara keseluruhan. Barulah diperolehi, maka itu dipanggil sebagai fai'. Itu maksud asal dia. Okey. Dan dia kata apa? Dia kata ala khamsi firaqin, dibahagikan harta fai' ini kepada 5 bahagian.
Okey, maksud dia 5 bahagian. Itu pada nombor kaki nombor 2. Itu aksam 5 bahagian. Itu Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran. Allah Ta'ala nyatakan Quran. Jadi dia bahagikan yusrafu khumusuhu ala man yusrafu alaihim khumusul ghanimah. Maksudnya dia kata diagihkan 1/5 daripada harta rampasan perang tadi kepada sesiapa yang diagih kepadanya ghanimah. Mana itu yang kita kata 1/5 tu kan? Itu kita ambil kat situ. Okey. Itu maksud dia, tengok kat situ. Dia kata di bawah tu 1/5 dia. Qala Allah Ta'ala, Allah firman dalam surah Al-Hashr ayat ke-7, ma afa Allah apa yang difai'kan oleh Allah Ta'ala, dijadikan fai'u oleh Allah Ta'ala ala rasulihi kepada rasulnya, min ahlil qura, daripada penduduk sebuah kampung, daripada penduduk kampung berkenaan. Kampung yang maksud tu dimaksud ketika ini adalah Bani Nadir, perkampungan Yahudi yang mereka ni mengkhianati Rasulullah SAW. Lalu mereka ni diserang oleh tentera Islam, tapi mereka tak sempat bertempur apa, mereka menyerah kalah. Nabi hukum mereka dengan diusir. Dia boleh bawa apa yang ada atas kenderaan dia je, tapi dia orang bawa apa? Bawa pintu. Bawa pintu, bawa sekian pergi. Ni benar kena keluar, tapi ada lain tak boleh bawa. Tak boleh bawa selain daripada itu. Jadi apa yang Allah kata untuk hukum apa yang dia perlu itu, falillahi walir rasul, maka ia milik Allah dan juga milik Rasul. Walidil qurba, dan bagi orang penyimpunan kekeluargaan dengan Nabi SAW. Wal yatama, dan juga anak yatim. Wal masakin, dan juga orang miskin. Wabnis sabil, dan juga anak-anak perjalanan. Maksudnya orang yang dalam perjalanan, yang stranded dalam perjalanan dia, maka orang tu juga ya termasuk ini. Wa hadhil ayat ini mutlaqah, dia mutlak sebenarnya secara umum. Maksud dia kata apa-apa Allah Ta'ala berikan, maka jadi terus 5 tadi. Lam yadhkur fihi at-takhmis, dia tak sebut dalamnya. Lam yudhkar fihi at-takhmis, tidak disebut dalamnya untuk pembahagian 1/5. 1/5. Maka fahumilat ala ayatul ghanimah al-muqayyadah bitakhmis, maka dibawa pengertian ayat ini kepada pengertian ghanimah. Maksud bawa macam mana ghanimah dibahagikan. Okey. Wa qala sallallahu dan sabda Nabi sallallahu, dia kata mali mimma afa Allah illa al-khumus wal khumusu mardudun fikum. Dia kata apa, hartaku mali tiada bagiku, mimma afa Allah, daripada apa yang Allah Ta'ala pada aku, berikan aku secara fai'u, tanpa pertempuran, tanpa apa, dapat harta. Tak ada milik aku, tiada bagiku daripada itu melainkan khumus, 1/5 je. Wal khumus 1/5 tadi mardudun fikum, kembali kepada kamu. Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam nihayah beliau disebut berkenaan dengan hadis sebut. Ayat maksud dia apa? Diagihkan kepada kemaslahatan kamu. Ayyusrafu fi masalihikum wa dzalika ba'da wafati Rasulullah. Itu setelah wafatnya Rasulullah, kembali kepada mereka. Wal murad bil khumusul khamsah kama alimta. Dia dimasukkan dengan 1/5 daripada 1/5 macam yang dipahami. Dan ini yang kita lihat nota kaki 3 muka surat 229. 29 dia terangkan berkenaan dengan masalah agihan tersebut. Okay, jadi maksud dia diagihkan 1/5 tadi macam mana yang diagihkan lah. Yang disebut dalam Al-Quran tadi adalah 1/5 yang disebut dalam kan 5. 1 bahagian bagi pada Allah dan Rasulnya. 4 bahagian bagi pada orang yang bertempur. Okey, kemudian yang 1/5 tadi kan pecah 5 pula dalam tu. Rasulnya, kemudian kepada dzawil qurba, yatama, masakin, wabnis sabil. 5 balik kat sini. Yang ini satu yang lagi 4 tu. Yang lagi 4 tu dia kata wa arba'atu akhmasihi lil muqatilati, dan wa yu'ta, dan diberikan arba'atu akhmas, 4/5-nya lil muqatilati, bagi orang yang apa? Yang berperang. Mana yang berperang. Wahum, dan mereka ni al-jundul munqati'un li rasdil adu. Dia adalah tentera yang menghabiskan masa dia untuk menanti musuh. Wahimatul thughur, dan menjaga luang-luang atau jalan-jalan. Mutahibun daiman lil jihad, yang sentiasa bersiap sedia untuk berjihad. Ini kita lepas ayat tersebut datang, ayat yang tu datang kan. Lepas orang sebut berkenaan dengan tajuk 1/5 tu, kan orang sebut lil fuqara'il muhajirin. Ayat ke-8. Lil fuqara'il muhajirin, untuk orang fakir muhajirin.
alladzina ukhriju min diyarihim amwalihim. Tapi sebenarnya kalau ikutkan macam penjelasan yang diberikan oleh muallif kita ni, masih lagi pasal dalam perbincangan kita itu, fai'u ni sebenarnya Nabi boleh buat apa saja sebenarnya. Bahkan pembahagian Nabi ketika mana dapat fai'u daripada Bani Nadir tu, kita bincangkan dalam surah Al-Hasyr, Nabi tak bagi 1/5 macam biasa sebenarnya. Bahkan Nabi agihkan kepada apa? Banyak harta yang diperolehi itu diberi kepada apa? Orang fakir muhajirin yang miskin. Kemudian baru kepada orang Ansar yang juga miskin. Dimasukkan sama. Tidak diberikan kepada semua orang macam pembagian yang biasa. Pasal ini sebenarnya fai'u ni berbeza daripada ghanimah. Fai'u ni bukan ghanimah. Ghanimah kita bertempur. Maksudnya kita buat effort dan apa keluar untuk pergi apa untuk kita kejarkan kuda kita supaya pergi tempur musuh. Maka dekat situ dipanggil sebagai ghanimah. Tapi orang kata tak buat apa, kita diam sampai musuh kami surrender. Di situ tak ada sebarang effort dibuat, maka di situ dipanggil fai'u. Sebenarnya kalau ikutkan daripada segi penjelasan yang jelas, Nabi SAW tidak letakkan semua tadi balik macam asal. Berkata pulang pada Nabi SAW nak buat macam mana. Jadi Nabi diagihkan kepada mereka ikut kadar yang Nabi kendaki. Bahkan kebun yang Bani Nadir itu sendiri, yang Nabi SAW dapat kan, diterima oleh baginda SAW. Baginda pegang benda tersebut dan baginda ambil untuk bekalan makanan setahun, dan Nabi agihkan lain kepada Baitul Mal. Selama Nabi hidup, Nabi buat macam tu je kepada kebun yang Nabi miliki di Bani Nadir tu. Okey, yang kita kata baik. Wafil masalihil muslimin, dan dikatakan diagih kepada masalah umat Islam. Li'annaha kanat tu'ta lahu sallallahu fi hayatihi. Okey, kerana ia dahulu diberikan kepada baginda pada hidup baginda SAW. Wa kana yusrifuha fi ma dzukir. Dan baginda lu mengagihkan harta tersebut pada apa yang disebutkan, diterangkan. Mana Nabi agihkan kepada masalah umat Islam. Okey, tengok nota ke bawah. Rawal Bukhari, terangkan Imam Bukhari, hadis nombor 2748. Wa Muslimun, dan Muslim hadis nombor 1757. An Umar, Ibn Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kanat amwalu Bani Nadir. Kanat amwalu Bani Nadir. Dahulunya harta Bani Nadir ni mimma afa Allahu ala rasulihi. Dia adalah di antara apa yang Allah Taala kurniakan. Mana bagi kurniaan saja kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mimma, dari perkara yang apa? Mimma, daripada harta-harta yang lam yujifil muslimuna alaihi bi khailin, yang tidak apa memecut apa orang Islam untuk dapat harta tadi dengan bi khailin, dengan sebarang kuda, wala rikat, dan juga dengan sebagai unta. Unta tak digegas, kuda pun tak digegas. Datang sampai musuh pun menyerah. Okey. Fakanat Rasulullah SAW khasatan. Maka ini hadis ni yang sepatut dibacakan. Dia yang kenapa Dr. Mustafa Dibura dia letakkan benda berkenaan, tapi dia kata satu bahagian untuk Rasulullah SAW diagih 1/5, kemudian 4 lagi bagi pada tentera. Benda tu tadi kena ni sikit. Sebenarnya fight bukan macam tu. Ini macam hadis yang Umar terangkan, itu yang sebenarnya. Yang Umar cakap, dia kata apa? Maka harta yang dapat tadi khas untuk Rasulullah SAW. Tak ada siapa dia orang campur. Wakana, Nabi boleh agih kepada mana dia nak. Bahkan tak ada siapa boleh kata, Rasulullah, kenapa nak bagi orang sekian? Tak boleh. Ya, saya. Sebenarnya. Dan maka sebenarnya Nabi boleh agihkan macam dia nak. Kerana dalam peperangan Hunain, Nabi agihkan harta rampasan perang tadi ikut pada dia agihkan, bagi banyak pada orang mu'alaf. Nabi tak bagi banyak kepada orang bertempur. Untuk orang mu'alaf ni 100 ekor, yang ni 100 ekor, sampai terkeluar kata-kata daripada sebahagian orang-orang yang Ansar dia tercakap. Orang-orang muda dia tak kering lagi darah musuh kat pedang kita, yang dapat diorang. Padahal tadi diorang lari, kita ke depan, kenapa diorang dapat? Jadi tercakap. Tapi orang tua kata tak, bukan ni budak-budak bodoh kami yang cakap. Nabi SAW jumpa mereka dan juga konfront mereka berkenaan kata-kata tersebut. Yang kita katakan benda tersebut memang pengagihan Allah Ta'ala sebutkan 1/5, tapi Nabi SAW menerima wahyu Allah Ta'ala dan tahu mana patut, mana tidak. Bahkan bila ada seorang lelaki jumpa Nabi, dia kata berlaku adil hai Muhammad, adil ya Muhammad, adil, dia kata berlaku adil. Nabi kata, kalau bukan aku berlaku adil, siapa? Nabi cakap macam tu. So kata-kata Nabi itu menunjukkan bahawa itu adalah arahan Allah SWT. So kadang-kadang timbul tajuk pengagihan tadi bukan ikut benda berkenaan, tapi macam yang disebut oleh hadis Bukhari Muslim ni lebih jelas berbanding dengan
dalil yang dibawa oleh Muhammad Fadil Bora tu, yang dibawa berkenaan dengan kata-kata yang dibawa oleh Baihaqi. Mali tiada untukku mimma afa Allah illa al-khumus. Tiada untukku daripada apa yang telah kurnia kepadaku kecuali 1/5. Wal khumus, dan 1/5 tadi mardudun fikum, dipulang balik pada kamu. Dapat pada aku, dipulang balik pada kamu. Tapi hadis ni tak jelas. Maksud afa tadi mungkin Allah Taala dah agihkan. Mana kalau Nabi tak bertempur pun sampai pada Nabi. Maksud dia katakan pergi tentera tadi berperang, Nabi tak hadir sekalipun, memang dia akan dapat. Itu maksud asal dia. Bukan maksud macam yang kita faham macam pembagian ghanimah tadi kan. Ghanimah 1/5 Allah dan Rasulnya, yang mana akan pecah pada 5 pula. 4/5 pergi pada tentera. Sebenarnya macam yang Bukhari Muslim punya hadis tadi lebih jelas. Lebih jelas dan lebih nyata tentang macam mana pengagihan tersebut. Sebab bila mana Umar kata apa? Bani Nadir tu harta Bani Nadir. Dia kan amwal Bani Nadir adalah harta Bani Nadir ni mimma, termasuk dari apa yang afa Allahu ala rasuli, dikurniakan Allah Taala kepada Rasulnya. Mimma, daripada harta yang, daripada apa yang lam yujifil muslimun, tidak mecut orang-orang Islam alaihi, ke atasnya, untuk harta berkenaan, bi khailin, dengan sebarang kuda, wala rikab, dan tidak juga sebarang unta. Fakanat, maka ia harta-harta tadi li Rasulillah, milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khasah. Ini lebih jelas. Pasal harta faid dengan ghanimah dia tak sama. Dalam harta ghanimah sebenarnya kita bagi 5. Harta ini sepatutnya memang milik Rasulullah sepenuhnya. Sebab kenapa ayat dalam surah tersebut, ayat ke-7 tu berakhir dengan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa Rasul beri pada kamu, ambil. Apa-apa Rasul larang kamu, tinggal. Maksudnya ketika itu mereka tak ada hak untuk tuntutan bahawa 1/5, 4/5 tadi milik mereka. Sebenarnya ni dipakai oleh para sahabat untuk menyatakan bahawa kalau sekiranya apa-apa sekiranya Nabi larang, tak kira bentuk tajuk apa, tajuk walaupun bukan termasuk daripada Al-Quran sekalipun, tetap kena follow. Yang title. Pasal dia bukan Al-Quran, tapi kena follow. So Nabi larang. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa Nabi tegah kamu daripadanya, maka berhenti. Even though bukan Al-Quran sekalipun. Para sahabat faham itu. Pemberian betul. Apa-apa Nabi beri pada kamu, maka ambil. Apa-apa Nabi larang kamu, maka dia tak bagi. Apa-apa Nabi larang kamu, maka berhenti. So anything Nabi larang, sekalipun datang dari hadis Nabi, bukan daripada Al-Quran sekalipun, tetap dipatuhi. Mempunyai kehormatan yang sama. Kehormatan Al-Quran, kehormatan hadis adalah sama. Selagi mana hadis itu sahih, maka kena follow. Walaupun kita kata Quran tak datang, walau Quran tak datang sekalipun. So kat sini kena ni sikit tentang tajuk ni. Mungkin dalam mazhab Syafi'i datang maksud apa, diberikan 4/5 daripada harta faid ni kepada muqatil. Ini kena ni sikit. Pasal bagi saya, pasal ayat Quran yang kita baca itu bahkan dalam tafsir surah Al-Hashr kita bincang itu, tidak berkondisi macam tu. Ghanimah lain. Ghanimah bagi 5, 1/5 milik Allah dan Rasulnya, yang akan diagihkan kepada walillah, musau, wali zawil kurba, yatama, masakin, wa ibnis sabil. Yang 4/5 akan dibagi pada orang yang berjalan kaki 1, orang yang berkenderaan 3. 1 milik dia, 2 kenderaan dia. Okey, jadi itu faham. Sekarang ni faid bukan itu. Cuma kat sini saya pun confuse kenapa timbul tajuk diungkit tentang apa, dia dibahagikan 1/5 tadi ikut macam mana yang dalam ghanimah. Tak kena sebenarnya. Sebab dalam ini kita tahu bahawa Nabi, macam Umar punya hadis tu, dia milik Rasulullah secara khusus, bukan milik orang lain dah. Wa kana yunfiqu maksudnya itu harta tu milik Rasulullah. Pasal bahkan Nabi tak agihkan pun kebun Bani Nadir tu kepada orang lain. Nabi tak agihkan. Kebun tu jadi milik dia. Okey? Jadi dia kata wa kana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihi. Maka Nabi dahulu menginfakkan kepada keluarga baginda, dan belanjakan untuk keluarga baginda nafkah baginda untuk setahun. Mana dia ambil daripada harta tu untuk setahun punya bahagian. Summa, kemudian dia jadikan ma baqiya, apa yang tertinggal lagi, yang tak ambil tu, fi silah wal qura, pada persenjataan dan juga pada apa, kenderaan-kenderaan perang. Qura tu maksud dia keting, betis. Bukan betis orang, betis kuda lah, ataupun unta. Silah kita faham senjata. Jadi Nabi akan agihkan, mana satu bahagian balik kepada
keluarga baginda, lain diberikan kepada apa? Untuk senjata dan juga kenderaan bagi jihad yang akan datang. Balik pada umat Islam. Tapi Nabi tak agihkan benda tersebut kepada siapa. Ada Nabi agihkan sebahagian untuk orang fakir muhajirin, orang fakir ansar, lain Nabi pegang. Tak dibahagikan kepada apa? 1/5 macam yang ghanimah sebenarnya. Yang saya kata kadang matan fik ni kena perjelaskan lagi. Pasal mungkin khilaf di situ berkenaan masalah adakah dia sama seperti harta rampasan perang yang lain. Kalau ghanimah kita faham, Quran dah terangkan. Fai'u ni tadi Quran terangkan juga. Sebab kenapa bila Allah kata wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa-apa Nabi beri pada kamu maka ambillah, wa ma nahakum, apa Nabi larang kamu fantahu maka tinggalkan. Ayat 7 surah Al-Hasyr. Di situ ada penjelasan sebenarnya macam Umar kata dia milik Rasulullah khas. Tak ada siapa boleh kacau. Bahkan Nabi pula bila Nabi ambil tak ambil semua. Nabi ambil untuk 1 tahun, ni Nabi serahkan balik. Lepas tu bila Abu Bakar, kisah hadis ni panjang ni. Hadis Bukhari, Muslim ni panjang. Ni berlaku kata-kata Umar ni apabila Abbas bin Abdul Muttalib dan juga Ali bin Abi Talib, mereka telah minta Umar pecahkan harta tadi, tanah Bani Nadir tadi, pecahkan kepada bahagian. Sebahagian dapat kepada Ali dan keluarga dia, dan sebahagian pada keluarga Rasulullah yang lain. Ketika itu Umar marah mereka. Dan Umar kata, dia terangkanlah ni hadisnya. Jadi Nabi ambil sebahagian, kemudian Nabi satu tahun belanja keluarga dia, lain dia bagi pada umat Islam. Pulang balik. Kemudian Abu Bakar, bila Abu Bakar memerintah, Abu Bakar buat yang sama. Dia ambil setahun, untuk bekalan kehidupan setahun dia, baki dia pulang balik pada keluarga Rasulullah dan kepada siapa-siapalah bahagian yang dia boleh. Abu Bakar ambil untuk diri dia setahun. Ya, pasal dia pemerintah ketika tu. Kemudian bila sampai Umar tak nak. Maka Umar suruh supaya Ali dan juga keluarga Rasulullah uruskan sendiri. Tapi bila diorang nak pecahkan tanah tersebut, Abu Bakar marah. Umar marah. Umar marah mereka dan Umar kata, wallahi, dia kata aku takkan bagi kamu buat macam tu. Dia tak benarkan mereka pecahkan tanah tadi untuk ambil, bagi seorang-seorang ambil sendiri masing-masing. Dia tak bagi. Pasal Nabi ketika Nabi hidup buat macam tu, dan bila Nabi mati, Nabi tinggalkan, Abu Bakar ambil, take over macam tu juga. Dia ambil untuk bekalan dan dia tanggung, agihkan kepada zawil kurba dan sebagainya, dia buat. Dibagikan. Tapi satu bahagian untuk setahun, dia punya keluarga, lain pun dia agihkan balik pada umat Islam. Bila dia mati, Umar tak ambil. Umar serah pada keluarga Rasulullah, tak buat macam mana. Tapi dengan syarat, dia kata, ambil syarat, buat macam mana Abu Bakar buat macam mana Rasulullah buat. Jadi bila diorang nak pecahkan tanah berkenaan, Umar marah. Umar marah sungguh-sungguh lah ketika tu. Dan kita kata apa? Kisah ni hadis yang panjang berkenaan dengan tajuk ni. Okey, dia sini jap. Dia Bukhari lafaz Muslim. Ini lafaz Bukhari. Lafaz Muslim pendek je. Yang lafaz Bukhari tu ada dua lafaz. Satu lafaz panjang. Yang ni satu lagi panjang. Dia ada satu lagi lafaz yang panjang tu, yang kita kata dalam kisah berkenaan, timbul tajuk berkenaan dengan tajuk kenapa Abu Bakar, kenapa Umar marah mereka. Sedang datang jumpa Abu Bakar nak minta supaya supaya bincang tentang tajuk tanah tersebut. Selagi sekali akhirnya dia kata Rasulullah SAW tak ni. Jadi dia kata kalau kamu buat macam Rasulullah buat, aku benarkan. Kalau tidak kamu nak pecah tanah dia, aku tak benarkan. Ni yang diletakkan oleh Umar sebagai prasyarat pada mereka untuk uruskan tanah sendiri. Umar tak nak ambil, Umar tinggalkan. Dia biarkan. Jadi keadaan tanah tersebut dia adalah tanah Rasulullah SAW. Jadi juga timbul tajuk, kalau orang Syiah bising tentang tajuk kenapa bila Fatimah nak tanah tersebut tak diberikan oleh Abu Bakar, dan dikatakan Abu Bakar bahawa Fatimah marah Abu Bakar. Kes tanah tu jugalah. Kes tanah tu juga. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu buat tindakan dia betul, sebab dia Nabi sendiri sebut bahawa dia kata nahnu ma'syaral anbiya la nuris. Kami para nabi ini tidak mewariskan harta. Ma tarakna fa sadaqah, apa kami tinggalkan dia menjadi sedekah. Dia menjadi sedekah. Terus dia macam tu. Jadi pengurusan harta tadi macam dikekalkan oleh Abu Bakar, macam mana yang Rasulullah buat. Umar datang, Umar pun suruh supaya buat macam mana pengagihan yang sama. Ambil untuk setahun, lain semua serah balik pada umat Islam. Pasal kebun Bani Nadir ni antara kebun yang paling sedap, paling elok tamar dia. Tamar yang paling, antara tamar paling elok, tamar Bani Nadir.
Amal Bani Nadir. Tu jangan kata kebun Rasulullah tu Allah lah itu dah kot. Tapi kalau ia itu kurma Rasulullah tu, maksud daripada asal yang kurma Yahudi lah. Maksud Nabi take over daripada kebun tersebut daripada perangan Bani Nadir. Perang dengan Bani Nadir. Sebelum tinggalkan kebun berkenaan. Kebun itulah yang dimaksud kebun Rasulullah. Itulah kebun Rasulullah yang dimaksudkan. Kan? Yang faham ini Rasulullah tanam sendiri ni. Tengok ada ahli lam bukan tu. Bukan itu Okey. Baik. Jadi dia kata apa? Lam yujif minal ijaf wa huwa isra' bisair. Maksud dia apa, ijaf tadi adalah apa, isra', mempersegerakan dalam perjalanan. Mana kita pecutkanlah kuda atau unta gitu. Okey, kemudian dia kata rikab tu adalah unta, wal makna maksud dia lam yabdhulu fiha sa'yan illa bil khayli wala bil ibil. Mereka tak mengerahkan sebarang usaha tidak dengan kuda, tidak dengan unta. Wal qura' tu adalah khayl, kuda. Allati tu'addu lil jihad, yang disediakan untuk jihad. Maksudnya Nabi alihkan untuk beli kenderaan, jaga kenderaan jihad. Uddatan, istilah uddatan fi sabilillah, maksudnya sebagai persediaan bagi jihad fi sabilillah. Okey, wa min jumlati masarifil al-masarif, dan di antara sejumlah daripada agihan bagi fight ni adalah an-nafaqah, nafkah ala asrin, ke atas usar, ala usarin man yamutu minal mujahidin, ke atas keluarga man, sesiapa yang yamu tu mati, minal mujahidin, dari kalangan mujahidin, alladzina sabaqa zikruhum, yang telah berlalu sebutan mereka. Okey, yang telah berlalu kisah hidup mereka mati, maka keluarga mereka ni ditanggung oleh harta tadi. Harta fight ni akan tanggung keluarga mereka. Okey, yang wa yusammauna al-murtaziqah, yang golongan murtaziqah, walau fi ghairi qital, sekalipun tak ada dalam peperangan. Dan juga kadang-kadang juga boleh digunakan juga awil ulama wa nahwihim, dan juga, ataupun untuk para ulama ataupun sebagainya, digunakan duit tadi untuk ke situ. Okey, mimman tahtajul ummati ila a'malihim, di kalangan orang-orang yang memerlukan para umat Islam perlukan kepada apa, kerja-kerja mereka. Fayu'ta warathatuhum alladzina kanat tulzimuhum nafaqatuhum fi hayatihim ma yasuddu hajatihim, maka diberikan waris mereka ni, waris golongan berkenaan daripada apa yang dahulunya apa, mesti ke atas mereka ni memberi nafkah pada orang tersebut, anak dia, isteri dia, yang diwajib tanggunghlah fi hayatihim, ketika hidup mereka. Bukanlah orang jauh mana sepupu pak saudara atau tiri tu tak masuklah, yang orang dia wajib tanggung. Mana mujahidin tadi wajib tanggung, ataupun ulama tadi wajib tanggung, maka diberikan ke situ. Okey, ma yasuddu, dan ikut kadar apa yang memenuhi keperluan mereka, keperluan saja. Mana estro tak masuklah. Estro tak masuk. Okey. Kemudian apa, ya beras, apa gula, garam, okey, keperluan itulah. Kan, sayuran, makanan ya. Itu estro tidak. Kan. Ya, tak ada. Kalau peti ais perlu ya, peti ais perlu, yes. Untuk supaya simpan makanan, boleh. Kan. Dapur ya, perlukan keperluan, kan. Estro tidak. Ulang lagi, estro tidak. Okey. Qala fi nihayah, okey, wa man mata minal murtaziqati dufi'a ila man kana tulzimuhum nafaqah min arba'ati akhmas al-fai' kifayatahu. Dan sesiapa yang mati di kalangan murtaziqah, ini orang-orang yang yang telah berlalu sebutan mereka berjihad sebagainya, keluarga orang macam kita ni kan, keluarga prajurit yang dah lepas mati dulu, dah bekerja untuk Islam, untuk negara, patutnya diorang ni ditanggung oleh kerajaan. Macam mana dalam Islam ada tanggungan ke atas mereka. Kalau mereka dahulu mengerahkan usaha mereka untuk mempertahankan negara, maka sepatutnya ada. Mereka tabung pahlawan, saya tak tahulah agihan macam mana. Macam mana agihan tabung pahlawan? Ada tabung kan? Ada hari pahlawan tu takkan tak ada tabung? Ada kan? Agihan macam mana? Satu. Kita tanya diorang. Okey. Tak pasal betul, pasal ini pasal mereka ni adalah orang-orang yang penting. Yelah, betul lah Datuk Tan Sri ni penting, tapi tak sepenting orang ni. Orang ni lebih penting lagi daripada orang-orang yang berpangkat dan jawatan. Kerana dia kata apa? Dia kata apa, dufi'a ila man kana tulzimuhum nafaqatuhu min arba'ati akhmas. Maksudnya akan dibayar, diberikan kepada dibayar kepada sesiapa yang wajib dia orang dulu tanggung nafkah mereka, nampak orang berkenaan, min arba'ati akhmas al-fai', daripada daripada empat bahagian, daripada daripada per lima daripada harta fai'. Kifayatahu, bagi apa yang mencukupi keperluannya. La maka na ya'khudhuhu huwa, bukan apa yang dia ambil, bukan orang tu ambil sendiri, apa yang
Dia ambil lain, apa yang tinggal Fatu'ta zaujatu wa in ta'addadat, maka diberikan isteri sekalipun berbilang-bilang isteri dia. Wal banat, anak-anak perempuan, hatta yang kihna, sehingga mereka berkahwin. Au yastaghnina bikasbin aw ghairihi, ataupun sehingga mereka anak-anak perempuan tadi tak perlukan kepada harta tadi dengan percarian kerja ataupun selainnya, mendiada ni. Wa dzukur hatta yastaqillu bil kasbi, dan anak-anak lelaki sehinggalah mereka jadi independen dengan mereka bekerja, awil maqdirah, ataupun dengan kemampuan atau kepayaan alal ghazwi, untuk berperang. Memang perang mereka tinggal, tak boleh dah bagi kepada mereka. Mereka perlu cari sendiri. Li'alla yastaghilan nas bil kasbi 'alal jihad. Ni supaya apa? Supaya orang ramai ni li'alla yastaghilan nas bil kasbi 'alal jihad. Supaya orang ramai dekat sini tidak akan tersibukkan dengan sibuk mencari harta, tinggalkan jihad. Idza alimu dhi'a iyalihim ba'dahum, bila mereka dapat tahu akan tertinggallah keluarga mereka, tak dibela selepas mereka tiada. Tahu tak? Untuk jadi ini kita jawatan macam jadi tentera dan sebagainya, ini dia tempat dia. So dalam Islam dia adalah diaturkan keadaan tersebut. Memang, dan bahkan Nabi SAW sendiri, memang Nabi kita disebut dalam ayat surah Al-Hasyr tu, memang kita lihat pembahagian dia agak simple, tidak terlampau rumit. Macam yang macam berkenaan dengan tajuk Al-Hasyr berkenaan dengan tajuk orang-orang yang dapat ghanimah bagi 1/5 itu kita tahu. Tapi yang ini dia lain. Bahkan memang kita kata pembahagian Rasulullah SAW buat pun tidak sama seperti pembahagian ghanimah. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7 tengok. Allah nyatakan, baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma afa Allah, apa-apa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala ala rasulihi, apa-apa yang Allah Ta'ala diberikan Allah Ta'ala secara tanpa pertempuran, ala rasulihi, kata rasulnya, min ahlil qura, daripada ahli penduduk kampung berkenaan. Falillah, maka dia milik Allah Ta'ala. Wali rasul, milik rasul. Walidhil qurba, dan milik orang-orang yang punya hubungan keluargaan dengan Nabi. Wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, diberi kepada situ. Kenapa? Kai la yakuna dudatan bainal aghniya minkum, kenapa dibagi macam tu? Supaya ia tidak menjadi berpusing harta tadi hanya kepada orang kaya di kalangan kamu. Kadang-kadang kita orang kaya boleh pergi perang, kalau orang miskin tak dapat harta tersebut, tak dibagi ke situ, maka dia akan menjadi berkitar pada orang kaya saja. Dan Allah Ta'ala kata, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, dan apa-apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kamu oleh Rasul, maka ambillah ia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang bagi dilarang kamu daripadanya, maka tahanlah, berhentilah kamu daripada perkara tersebut. Wattaqullah, takwa kepada Allah Ta'ala, innallaha syadidul iqab, Allah Ta'ala maha keras azab atau hukumannya. Lepas tu Allah kata, lil fuqara, untuk orang fakir, al muhajirin, kalangan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang mereka diusir daripada rumah mereka dan juga harta mereka. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharapkan kelebihan daripada Allah Ta'ala dan juga keridhaan Allah Ta'ala. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan juga mereka membantu Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang benar. Ini berarti agihan kembali kepada mereka. Dan memang Nabi buat macam tu. Ketika perang dalam perang Bani Nadir tu, harta faid tadi Nabi tidak agih kepada para mujahidin dengan 1/5. Bahkan Nabi SAW ambil, macam Umar katalah, khas milik Nabi. Apa yang dapat pada harta tu khas milik Nabi. Maka Nabi agihkan ikut kadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan kita yang balik pada fakir muhajirin banyak dapat. Ketika peperangan tersebut, Nabi berikan banyak fakir muhajirin dan orang fakir ansar saja. Pada muqatilin, orang yang berperang yang lain, Nabi tak berikan. Nabi tak agih pada mereka. Jadi itu kita ini khas milik Rasulullah dan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi agihkan. Dan yang lain tu Nabi buat macam itulah. Yang kebun tu Nabi biarkan pusingan dia, setiap tahun Nabi ambil 1/4 lagi Nabi pulangkan, supaya ia jadi kepada untuk persediaan jihad. Dan antara persediaan jihad adalah apa? Selain kenderaan dan juga senjata, keluarga orang yang pergi jihad tadi kena jaga. Kalau tidak, dia tak ada. Pasal kalau tidak, pengagihan harta yang biasa kita pun ada tu. 1 dapat pada Allah dan Rasulnya, 4 dapat pada tentera, 1 pada jalan kaki, 3 pada orang berkenderaan. So keluarga orang mati macam mana? Kat sini yang tajuk datang benda ni. So kenapa Allah Ta'ala kata supaya tak berkitar pada orang kaya dengan kamu saja. Pasal kadang kita orang tu matikan keluarga. Jadi bahkan untuk supaya tidak
tersibuk orang manusia daripada sibuk bekerja, tinggalkan jihad. Kerana apabila mereka tahu bahawa akan tersia-sia keluarga mereka sesudah ketiadaan mereka. Wa man balagha minal abna ajizan fakumina fakaman lam yablugh. Dan siapa-siapa yang balik dari kalangan anak-anak dia tapi dalam keadaan ajiz, dalam keadaan lemah, balik tapi gila, balik tapi cacat, balik tapi sekian, maka dia seperti orang yang tak balik. Maka dia akan diagihkan daripada 4 bahagian tadi kepada mereka. Itu maksud sebenar, bukannya bahagi kepada apa? Macam bila balik pada ayat tadi kan, ayat atas tu, dibahagikan kepada apa? Kepada ni kan. Ustaz itu dia kata yu'ta arba'ata akhmas lil muqatilati ni, ni kena perjelaskan balik. Dia bukan maksud dia pada orang berperang tu yang maksud dia tentera berkenaan. Bahkan memang dalam perang berkenaan mereka tak dapat macam mana yang mereka kendaki, tidak dapat macam tu. Bahkan Nabi tak bagi mereka ambil Bani Nadir punya kebun. Tak ada berpecah-pecah dapat daripada mereka, tak. Nabi pegang semua sekali. Dan kebun tadi Nabi ambil satu bahagian dan lain pulangkan tahunan kepada Islam balik. Dan bahkan lebih kepada tajuk persediaan jihad. Dan antara persediaan jihad yang paling besar selain daripada senjata dan kenderaan adalah apa? Jaminan untuk keluarga mujahidin tadi, mereka akan bela oleh Allah Ta'ala sekiranya mereka mati dalam peperangan tersebut. Ini benda paling besar sebenarnya. Kalau tidak siapa nak pergi perang, kan nak habiskan masa dan sebagainya. Tapi saya tahu kalau anda kata dalam peperangan, kalau seorang tu mati dalam peperangan, keluarga dapat apa? Tentera. Saya pernah dengar ada tabung tapi saya tak tahu. Tak, macam contoh macam katakanlah saya ni tentera. Saya mati. Okay, bini saya dapat apa? Pencen je lain. Kalau saya private, pencen je. Banyak mana pencen? Ni masalah dia. Ni kita kata yang kita kata sagu hati untuk keluarga tadi banyak mana. Sekarang dia kata dalam ni harta ni akan digunakan pusingan tiap-tiap tahun akan diagih kepada keluarga-keluarga tadi. Mereka kehadiran mereka pasal orang-orang ni tadi penting. Pasal bila orang lain nampak keluarga orang tu berterusan ditanggung dengan harta tersebut, dia tidak akan tinggalkan jihad. Tapi bila kita tengok keluarga terbiar, mati, tak ada siapa tanggung sebagainya, merempat dari rumah sewa, orang akan berhenti berjihad. Benda tu bukan kerajaan. Sebab nak buat benda-benda ni, memanglah itu pada kerajaan. Kalau dia kata kalau tidak macam mana kita perang jihad dari kerajaan? Gila apa? Memang tak boleh. Bila tak ada kerajaan tak boleh buat jihad, tak boleh buat tanpa kerajaan. Pasal ini pengagihan harta ni tadi perlukan enforcement. Kalau tentera tak nak ikut dan sebagainya, nak cakap mana? Kan berperang sama-sama sendiri. Aku nak ini, engkau nak ini. Yang macam baru ni dia kata apa? Yang dia dibakar itu dia bunuh tawanan. Salah. Kemudian dibakar, yang ISIS bakar, dikatakan dia bakar yang pilot. banyak Jordan. Mana halal dalam Islam membakar mayat, membakar orang dengan mati pun tak boleh bakar. Ini kan pula hidup, bakar hidup-hidup. Lagi tak boleh. Mana Islam boleh benarkan? Dalam hadis Nabi kata la yu'adzib bin nar illa rabbin nar. Tidak mengazab dengan api kecuali Tuhan api. Bahkan perbuatan Ali bin Abi Thalib satu peperangan, dia pernah bakar orang yang mengaku dia orang tu dakwa Ali Tuhan. Ali bakar dia. Lepas tu Ibnu Abbas tegur dia. Ali tarik balik taruh balik. Batal balik dia tidaklah teruskan mana perbuatan tersebut, tapi maksud dia dah jadi, dia terbunuh. Ada pula yang taksub kata, betul lah Ali Tuhan, tengok. Tak akan mengazab dengan api kecuali Tuhan api. Ali ni Tuhan lah dia kata. Ni gila lagi lah. Tak boleh. Tak ada dihalalkan. Muslah tak boleh. Potong hidung mayat tak boleh. Bakar lagi tak boleh. Tahu lah tu saya kata. Ni bila orang kata ni jihad tanpa ilmu macam ni lah. Semua ikut macam kepala masing-masing. Dan ramai tu macam-macam kepala ada. Tu dia terbakar lah, sembelih tawanan dan sebagainya. Kalau betul orang buat lah. Pasal kadang saya skeptikal juga tajuk ni. Sebab Amerika Syarikat kan pandai juga buat berkenaan filem. Benda tak ada jadi ada. Berlakon dekat Arizona boleh jadi dekat Afghanistan. Tak tahu. Dari macam mana lah, macam tawanan ada baju kuning. Saya pelik juga. Diorang ni ada baju kuning khas tawanan. Setahu saya penjara Guantanamo je ada. Atau Abu Ghraib adalah baju kuning. Nampak bengong sikit. Nampak tak? Saya tak logik. Saya tak logik. Kan orang yang kita kata macam tu keadaan dia ada baju khas untuk banduan. Diorang bukannya tak ada, diorang bukan ada sistemnya tu. Jadi macam ada baju tadi. Kena tanya jugalah. Ini kena skeptikal kena ada. Takkan terima bulat media masa cakap nganga mulut, sumbat buncit perut nanti. Kan? Mana bukan macam tu cara dia. Memang kalau betul diorang salah. Kalau tipu pun kita jagalah. Kita kena jaga juga pasal kadang-kadang kat sini dalam benda ni banyak benda-benda bohong. Media masa dan sebagainya.
Kan kita kata entah siapa yang buat, kita tak nampak orang tu cakap sekian, so dalam mewakili sekian. Kan benda tu siapa-siapa boleh buat. Zaman sekarang ni kan, lah saya tangkap abang, saya buat video, boleh je. Bukan susah sangat buat video. Faham tak? Untuk video kan zaman sekarang ni, video ni bukannya orang kerajaan je ada. Zaman 60-an dulu betul. Filem ni, untuk transmit filem dan sebagainya, broadcasting filem, hanya kerajaan dunia je ada. Jepun nak keluarkan filem dan sebagainya, Amerika nak satelit, semua sekali benda berkenaan. Video tadi yang dibuat oleh kerajaan, bukan orang persoalangan pun. Faham tak? Untuk sebarkan. Zaman sekarang tak payah. Tadi saya tengok ada budak-budak pergi makan kat kedai. Saya nampak dia pegang batang apa tau. Saya ingat batang nak pukul orang ke. Budak ni mekanik ke. Saya pandang, apa dia tengok tu. Rupanya batang kamera untuk selfie. La ilaha illallah. Itulah persediaan harian dia. Auzubillah minasyaitanirrajim. Saya perhati apa benda budak ni tengok. Apa dia pegang. Saya perhati apa benda dia pegang ni. Kan pasal dia duduk dekat meja depan kan. Nampak gaya macam Randi ke, kan engineer ke. Entah ke kayu ukur apa. Ukur jalan ke. Tak pun rupanya. Kayu selfie. Auzubillah minasyaitanirrajim. Tak ada kerja lain. Ya, ini masalah dia. Kan. Itulah apa habuan hidup yang ada pada manusia zaman sekarang. Itu jadi habuan hidup dia. Pelik betul. Tapi tak cakap di depan lah. Kan. Ini masalah. Jadi konsep pelik. Jadi zaman kita sekarang. Jadi memang zaman kita semua dah boleh buat. Kan setting dan sebagainya kan. Gambar tak ada pun jadi ada. Orang tak mati jadi mati. Kan sampai kan bila tengok cerita Avatar, saya ingatlah Avatar. Sampai kan apa Tun Mahathir sendiri bercakap, dia kata 9/11 ni di-orchestrate oleh US. Lepas tengok benda tu alive. Macam betul real. Benda tak wujud pun. Mana ada Avatar satu dunia lain. Mana ada dunia Avatar tu, mana ada. Makhluk asing tu kan, mana ada dunia tu wujud. Tapi sampai kan punya fake belief, semua orang menganga. JJ Elio tengok. Kan? Menunjukkan bahawa teknologi itu terlampau dahsyat untuk pakai. Sebab itulah kenapa Islam tak pernah jadikan video boleh menjadi sebagai saksi. Kenapa Islam kata kena mata juga, kena orang juga, kena tengok juga. Sebab antaranya ni lah. Zaman dulu kita kata apalah pakai orang je, orang je. Maksudnya orang video sekarang kan boleh tangkap dan sebagainya. Tak, bohong je. Orang boleh buat. Saya ingat tu tahun 2001 ke 2000 kan, di waktu tu start budak-budak kita mula pandai masuk internet di Yaman. Internet mahal gila kan. Jadi bila waktu time tu kan YouTube ada kan, mula dia ada gambar kereta kejar mengejar dia, tapi sebenarnya dia tunjuk gambar tu orang naik basikal dikejar oleh 3 biji kereta. Itulah kereta kejar. Lepas tu kemudian basikal tu lepas, ada lori tu dia himpit kereta polis yang pertama. Kita macam kan, dajunya untuk basikal. Rupa-rupanya bukan dia. Basikal tu dimasukkan. Kereta yang kena kejar tu, yang ketiga tu, yang pertama, yang depan tu, kereta penjenayah. Warna asal dia hitam, orang putih kan. Kemudian bila sampai di antara lori himpit, nak sekat, penjenayah tadi lari. Polis yang dua datang dari belakang. Tu polis betul. Yang depan tu kan kereta polis, tapi diorang boleh buat jadi nampak kereta polis. Macam tu sekali zaman 2001 itu. Sekarang dia berapa dah? 12. Seriously kan. Takkanlah makin mundur kot. Dia satu benda je mundur, naik ke bulan. Lain semua maju. Naik ke bulan je mundur. Naik ke bulan tak naik-naik dah. Habis lain semua kan, dasar lautan makin pergi kan. Makin pergi. Siap ada pula pelancongan masuk dasar lautan tahu. Dasar lautan tu ada pelancongan. Ya, serius. Macam space station tu kan. Ada pelancongan pergi naik ke sana. Tahu tak? Ada pelancongan. Dan bulan tak ada, stop situ je. Yang lain semuanya advance. 2001 punya video boleh buat macam tu. 2015 takkanlah kot masih lagi kata jalan kan. Mana ada. Sebab ada orang buat lawak, dia buka KLCC kan, dia buat gambar video hilang. Orang tu macam beli surat khabar, lepas tu tiba-tiba orang tu hilang. Video rekaan dia. Arah video tu, angle tu dan ambil dari mana. Tapi faham mesti itulah. Jadi macam dia kata tawanan Jepun tadi. Saya kata memang pembunuhan tu salah. Tapi siapa buat? Tu sebenarnya ingin tanya. Skeptikal sikit, takkanlah diorang IS ni dengan punyalah bersistem banduan kena pakai baju oren. Order kat mana? Tempah kat mana agak-agak? Yang tanya juga tu. Tempah kat Jalan Baghdad ke? Jalan Baghdad ke Jalan 12 ke 3 Baghdad ke? Jalan mana? Mana jalan dia tempah? Kena tanya balik. Bukan setakat zaman ni, zaman dulu lagi. Yang ketika zaman kes US tunjukkan apa penyembelihan
mayat orang tawanan disembelih kan, bersepah tajuk tu baju kuning. Saya nak tanya soalan, bila mana mujahidin ada baju kuning? Nak agihkan untuk okay, kau bantuan aku pakai baju kuning. Bila masa dia? Soalan. Takkan tak bijak-bijak lagi kan orang kita pelik. Macam kita kenal kita ke kes apa? Lanun Somalia. Kawan tu makan tak cukup. Tiba-tiba ada GPS mahal gila, boleh kenal kapal ni bawa apa, kapal ni bawa apa. Boleh panjat 3 pakai ladder macam tu, terus tawan satu kapal besar. Takkan kot makan tak cukup tiba-tiba boleh naik kapal. Logiklah sikit. Lepas tu US datang, kamilah polis untuk jaga kawasan ni. Dia nak apa sebenarnya? Dia nak benda lain, dia nak kawasan tu. Dia nak kawasan tersebut supaya orang semua beri suara, supaya dia menjadi polis kawasan berkenaan. So last kali kat situ kutip cukai. Dan Amerika Syarikat setiap kali buat benda satu benda bukan free. Contoh macam bebaskan Kuwait daripada Iraq, bayar. Korea Selatan, Korea Utara perang, bayar. Yang free ke? Libya, bayar. Dia kan masuk macam kamilah polis yang akan tolong anda. Tak ada. Polis tolong anda je. Tak ada perlu tu kena bayar Haji Sagawati. Tak. US dia buat benda tu purely business. Dia akan masuk, dia akan sekian, lepas tu dia akan minta bayaran lepas daripada yang tolong macam Iraq. Kerajaannya dia tolong menang kan. Mungkin kena bayar lah. Bukan free. Kena bijak sikit. Zaman kita sekarang ni benda macam ni. Jadi bakar hidup-hidup kalau betul dibuat oleh mereka, amat salah. Tak ada mazhab kata boleh bakar mayat. Bukan bakar mayat, bakar hidup-hidup orang berkenaan, atau bakar mayat sekalipun tak dibenarkan dalam agama. Tak ada nas hadis Nabi SAW. Hatta anda bunuh binatang pakai api pun salah. Faham tak? Pasal tidak mengazab dengan api kecontohan api. Ini arahan Nabi SAW. Jadi cicak ni masih kecil. Cicak ambil kita tak apa. Kalau dia kata kita ambil kita bunuh saja tak apa. Dosa kita bunuh cicak tak ada. Tapi bakar api tadi salah. Kalau dia kata bunuh cicak, ada apa dalam hadis Nabi galakkan. Nabi galakkan. Tak tahu kenapa di atas dasar ada kata kerana dia, kerana ini, kerana itu sebagainya. Tapi yang pentingnya yang saya perhati sini, cicak ni memang sikit jahat. Dia nampak bekas air kan. Punya banyak tempat. Ni kan terbuka. Dia akan tembak sini. Dekat atas yang gelas ni. Dia takkan berak kat sini, takkan berak kat sini, dia akan berak jatuh dalam gelas ni. Dan tahi dia beracun. Tahi cicak beracun. Dia apa, dia konten apa racun. Dan sebab itu kita terbahaya sebenarnya. Dia antara binatang perosak. Dibenarkan. Bahkan tapi bunuh sekali mati terus, pahala banyak. Sekian. Bunuh 2 kali kurang daripada pahala bunuh sekali je. Bunuh 3 kali baru bunuh mati, ketuk 3 kali baru mati, dapat pahala kurang daripada orang yang bunuh 2 kali. Ketuk. 2 kali ketuk baru mati. Jadi makin cepat mati makin elok. Budak-budak asrama tu ada juga ni ambil cicak potong-potong. Cicak tu besar, nak jadi umpan ikan haruan, tangkap tu cicak. Kalau cicak kecil seekor lah. Cicak tu besar sederhana, kerat 2. Cicak tu besar, kerat 4 kan. Jadi lepas tu letak tawut, tinggalkan itu, besok pagi ambil ikan haruan. Dapatlah ikan haruan. Ini kita kata budak-budak biasa buat kat asrama. Tapi asasnya guna api untuk membakar, salah. Jihad apa pakai api? Dia nak di mana pusing? Mana kata ulama yang ada kat situ? Tak ada ulama. Maksud kalian kata diorang buat, kalau diorang buat sekalipun memang tak ni. Bunuh tawanan dengan ugutan macam tu pun salah juga. Pusing mana pun salah. Nak kata Islam tak? Bukan Islam. Nak panggil dalam apa? Itu kalau betul diorang. Bahasa asal kalau betul itu diorang. Zaman sekarang kan yang kita kata nak sebarkan benda ni ke dalam internet. Saya boleh tangkap gambar. Saya buat sekian-sekian. Saya boleh akui apa saya nak. Semua orang boleh buat. Kan? Yang ada satu dekat dalam satu berita dan seorang budak perempuan tu dia tangkap gambar lucah dalam library. Kan itu kecoh juga, dia boleh buat benda situ. Itu dalam library boleh buat. Apa lagi yang lain? Masuk hutan lah ini sebagainya, hantulah, nampak hantulah, semua sekali. Dia edit video tadi, lepas tu kita pun gigil lintas. Ini ada hantu ni. Jangan kena entong lah. Jadi secara asalnya kita kata memang apa tentang penjagaan keluarga orang-orang yang pergi berjihad tadi adalah penting supaya mereka kekal untuk pergi berjihad. Maka ditanggung mereka ni oleh harta daripada fight tadi, harta yang dapat dengan tanpa sebarang pertempuran yang Nabi agihkan ikut suka hati Nabi SAW. Memang Nabi agihkan ikut mana Nabi tidak. Bahkan dalam harta Bani Nadir tu Nabi tak bahagikan dia seperti 1/5 yang biasa. Bahkan 1/5 tu yang simpan, dan dari lain Nabi agihkan kepada apa? Kepada orang-orang fakir muhajirin dan fakir ansar. Dan bahkan orang ansar 2 orang je yang dapat. Dalam hadis yang datang 2 orang saja ansar yang dapat. Daripada ramai tu 2 orang saja yang ambil harta fight yang Nabi berikan. Lain tak.
So jadi pembahagian harta rampasan perang fight tadi kita samakan dengan ghanimah, itu bukan cara yang tepat lah, bukan cara yang tepat. Okey, baik. Waqala, dan beliau berkata, wa yu'talil auladil alim, dan diberikan harta tadi kepada anak-anak orang yang alim, min amwali masalih, daripada harta ni apa, harta maslahah, harta yang faid ni tadi, ila ayastakillu, sehinggalah mereka ni menjadi orang yang berkemampuan untuk independen, walil zaujati, dan juga isteri, hatta tankihu, sehinggalah isteri tadi kahwin lagi. Anak-anak sampai dia sekian, macam pencen secara tak langsung lah sebenarnya, targhiban fil ilmi, supaya orang tu digalakkan untuk belajar ilmu, supaya dia pakai, tak apa, kalau aku mati nanti ada juga tanggungan daripada kerajaan untuk keluarga aku. Dia akan habiskan masa untuk belajar. Jika tidak dia habiskan masa untuk belajar dan bekerja, takkan jadi. There's no such thing as belajar macam tu. Belajar dalam Islam, pengangsungan waktu adalah penting. Dan bahkan dalam perkara ini kalau kita perhatikan, itu bila Imam Syafi'i rahimahullah disebut berkenaan dengan syarat-syarat untuk mendapat ilmu kan. Dia kata akhilan tanal ilma illa bisittatin. Dakair wa hirsin wa ijtihadin wa bulughatin wa sahibul ustadi. Dia kata wa tuluz zaman, yang last sekali. Tuluz zaman, tempoh yang panjang. Dia kata akhilan tanal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kamu takkan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Zakain, kecerdikan. Yalah, kalau bangang sangat cakap satu campur satu tak faham, nak belajar macam mana? Boleh tapi lambat sikitlah. Zakain wa hirsin. Hirsin kesungguhan. Hirs, mana dia ni. Zakain wa hirsin. Hirs, mana dia nak banyak. Dia bukan nak sikit je tak, nak banyak. Wa ijtihadin, dan juga kesungguhan. Wa bulughatin, bekalan untuk sampai belajar. Kemudian wa sahibul ustadi, teman kepada guru, mendampingi guru berkenaan. Kemudian yang terakhir sekali, tuluz zaman. Tuluz zaman, panjang masa, bukan sehari dua. So dengan sebab itu memang kita kata untuk seorang tu belajar, benda-benda tersebut adalah benda yang penting untuk dia jaga. Lagi sekali yang kecerdikan, kesungguhan, bukan kesungguhan, ketamakan. Hirs ni tamak. Mana nak banyak. Dia tak ada nak cukup. Macam kalau orang tu jenis aku tahu satu masalah cukuplah. Tak, dia tak ada nak lagi. Tak boleh. Dia kena ada sifat nak lagi. Kalau kata dia berhenti saja nak tahu, dia ada masalah, habislah pintu ilmu tadi. Kemudian bersungguh-sungguhan, ijtihad di kesungguhan. Okey. Kemudian bekalan, bulughatin, bulughah. panjang masa. Lepas tu teman dengan guru, dampingi guru, ikut guru tu bagaimana belajar. Dan yang terakhir adalah tuluz zaman, panjang. All these six Mesti ada. Kalau tak ada benda tu, nak belajar macam mana? Antara nak cepat, tak boleh nak cepat, tak boleh lah. Ataupun tak ada bekalan, tak sampai lah. Tak cukup bijak. Tak cukup bijak. Boleh panjangkan tempoh lagi. dia tak cukup bijak tak apa. Dia bijak ni bukan maksud dia bijak yang dikehendaki, maksud dia orang tu pandai sangat, tak. Maksud dia ada boleh belajar. Maksud bijak tadi 1 campur 1 2, faham? Faham? Bijak lah tu. Kalau 1 campur 1 2 tak boleh faham juga, masalah lah. Lebih zaman kita sekarang ni orang boleh membaca ramai. Maksud dia bijak lah tu. Kalau tak boleh membaca, nak mengatur ayat, susun ayat tak reti, bercakap tak reti, gitu kan, tak boleh belajar lah. Faham tak? Pasal syarat belajar tadi kena ada benda tadi, ada kebijaksanaan. Maksud dia bijak maksud dia reti berfikir, tahu untuk menilai, dan dia bijak. Bukan maksud dia benda ni saja hafalan kuat. Tak, hafalan kuat bukan bijak. Ada orang hafalan kuat tapi tak bijak. Serius. Ada orang hafalan dia kuat tapi tak bijak. Ada kan, hafal kuat tapi tak bijak. Jadi itu benda. Jadi fai'u tadi, dia punya asas aturan dia, kita katakan adalah Nabi SAW akan bahagikan dia kepada mana yang bagi dia nak. Macam Umar sebut, dia kata diletakkan oleh Nabi mana saja di tempat yang dia nak. Ini ada khas, Allah Ta'ala khas untuk Nabi. Dan bahkan Nabi agihkan ketika mana dalam perang Bani Nadir tu, Nabi agihkan keseluruhan harta fai' tadi kepada ke semua orang fakir muhajirin. Orang Ansar 2 orang je dapat harta tersebut, orang je. Kita terangkan itu kisah ni dalam tajuk tafsir Ibn Katsir punya ringkasan. Kita terangkan dah. Kalau insya-Allah sempat ni kita tunjukkan minggu depan kat mana merajaah dia. Okey, baik.
InsyaAllah kita akan masuk minggu depan berkenaan dengan syarat-syarat wajib jizyah. Okay, lepas harta nama sebarang dah habis, timbul tajuk berkenaan orang-orang yang kafir yang menetap dalam negara Islam. Apakah kewajipan mereka kena laksanakan? Mereka tak ada zakat, mereka tak kena zakat, tak kena benda lain, tapi apa mereka kena bayar? Sebagai tanda mereka ni adalah rakyat kepada negara Islam, apa benda mereka kena zahirkan untuk tanda mereka ni adalah orang ataupun di bawah taklukan negara Islam. Kita bincangkan berkenaan dengan jizyah. Habis jizyah nanti kita bincang berkenaan dengan tajuk jizyah. Habis jizyah kita bincang masuk berkenaan dengan perburuan dan juga penyembelihan. Akan bincang berkenaan makanan, apa binatang boleh makan, binatang makan dan sebagainya. Kita bincang insya-Allah kat situ nanti. Baik. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tadi kita berhenti kat sini, wallahu a'lam.